Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Tuan Zubair bin Ahmad, Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah. Orang sini pengecik beg lah. Pengecik beg lagi kan? Yang berhormat Tuan Ahmad Farid Mahmud, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuah, Puan Samsila Siru, Ahli Dewan Undangan Negeri Ayat Hangat, yang berharga Ustaz Muhammad Subuhi Abdullah, Pegawai Daerah Langkawi. Ngaji UIA tuan-tuan, Ustaz lah. Lawyer, dia peguam. Lulusan undang-undang, mai jadi pegawai daerah. Yang Mulia Tunku Iskandar Shah, Tunku Muzaffar Shah, yang di-Pertua Majlis Bandaraya Langkawi, Bandaraya Pelancongan, UiTM. Syekh Luqman Ishaq. Syekh Luqman ni dulu pengulu, kemudian tu jadi qadhi, jadi syekh pegawai agama. Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Tuan Haji Fuad daripada Lada. Belain lah ni nampak. Orang Langkawi. Tuan-tuan hadirin hadirat, Tuan Imam dan Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Ihsan Temoyong. Jangan moyok lah Tuan Imam. Temoyong tak apa. Sabarlah banyak-banyak. Semua orang menghadapi cubaan. Kita petang ni dalam majlis menyampaikan sumbangan untuk menghargai kesukarelaan. Ada orang paksa rela, hak ni tak sukarela. Guru Quran bidang kampung Boma Patah, Tok Mudim, tukang mandi jenazah, penggali kubur Tok Adi. Ada banyak lagi orang yang bekerja secara sukarela dalam negeri kita ni. Setahun sekali kita menghargai kesukarelaan. Ada yang kena gila tahun lepas, tahun ni dia tak panggil dah. Ada juga. Janganlah kecil hati. Bagi oleh pula. Bukan kita pajak tu terus kan lah. Bukan pajak. Sebab tu ada orang lagi buat kerja sukarela, kita panggil oleh pula. Tu lepas sekali lagi kawan tu mati, ganti tak balik. Kawan kubur tu, dia mati, ganti oleh pula. Pekerjaan yang dibuat tanpa mengharapkan balasan, sukarela lah. Ada lah orang bagi kubur tu, ada juga, bukan orang tak bagi langsung, bagi juga. Tapi dia pun tak harap sangat, kalau tak bagi pun tak apa, patut kifayah. Jadi benda-benda macam itulah yang kerajaan negeri bermula tahun 2009, bukan baru ni, lama lah. Pun zaman almarhum Ustaz Zizan juga memulakan kerja ini. Dia mula bidang kampung, guru Quran bidang kampung. Mula-mula. Lepas tu kau duk tambah Tok Mudim, Tok apa mandi mayat apa semua ni. Sampai tahun ni ada juga daerah yang menambah mu'alaf masuk dalam senarai. Satu dun 150 orang. Dua dun 300 orang lah. Ada dun yang panggil ke semua, ada dun yang panggil wakil separuh saja. Yang lain tu untuk ngulu pergi hantar rumah. Alhamdulillah, petang ni dalam rangka lawatan ke Langkawi, 2 hari saya main Langkawi ni. Taklah lama sangat. Saya dah maklum kepada Tuan Pegawai Daerah, tahun depan kita akan lancar tahun melawat Kedah. Kita lancar tahun ni, tahun depan tu tahun kita nak panggil orang mai melawat Kedah. Yang paling terkesan dalam sektor pelancongan ni, melawat ni melancong lah kan. Yang akan paling dapat faedah besar
dalam sektor pelancongan ni orang Langkawi. Pasal 80% penduduk Langkawi terlibat dengan sektor pelancongan. Masa Covid itu, bila pelancongan ditutup, orang Langkawi tak tahu je apa, jadi bodoh habis. Jadi bukanlah jadi bodoh akal itu dah, dia tak tahu kerja. Dia dah terbabit dalam pelancongan. Buat macam-macam perkhidmatan lah, hotel kah, buat homestay kah, anak dia kerja hotel. Daripada pergi ke laut puluh-puluh tahun berhenti, peru pun tak ada dah, pukap tak kerti nak jalin dah. Tak kerti nak apa? Nak jahit dah. Bila tak boleh buat pelancongan, pacak pala semua. Sampai kena hantar beras di rumah. Walaupun dia sihat-sihat, tapi tak tahu kerja. Jadi orang Langkawi ni, mau tak mau, sektor pelancongan kena jaga. Dan kena dimajukan. Bila kita isytiharkan tahun depan, 2025, sebagai tahun melawat Kedah, yang paling akan mendapat manfaatnya orang Langkawi. 2-3 minggu lepas ni saya bincang dengan Datuk Seri Pegawai Struktur Kerajaan Negeri. Saya kata kena ada selling point baru. Benda baru yang nak kita lontarkan untuk kita panggil orang ramai ke Langkawi. Benda apa? Ada kawan saya bagi idea ni, terima kasih kat kawan saya lah. Dia kata kita isytiharkan Langkawi pulau terbersih di dunia. Dia kata bagus. Nanti aku nak pergi buka puasa sana, aku nak abang kat mereka. Ni saya abang kat tuan-tuan ni. Ada pegawai daerah, ada yang di Pertua Majlis, ada adu-adu ni. Cabaran untuk kita semua, ni speaker. Cabaran untuk kita pemimpin di Langkawi dan penduduk seluruh pulau pelancongan ini. Kita nak jual Langkawi sebagai pulau terbersih di dunia. Tak kena modal. Tak kena modal. Tak kena duit apa. Bersih. Jumpa sampah, kutip. Penguatkuasa nampak orang buang sampah, saman, boleh duit. Siapa tahu sampah di luar pada tung, saman, dapat duit. Cuma tukar tabiat, attitude, disiplin. Tabiat kita, attitude kita, disiplin kita. Tukar tu saja, duit tak kena. Saya tak nampak benda yang mustahil. Perkara ini boleh terjadi. Sekali pakai balik Google semua, pulau apa terbersih di dunia? Allah ni. Kita nak ting ni tu. Jangan bagi ada sampah satu pun di laman rumah kita. Jangan bagi ada sampah tepi jalan. Sampah semua masuk latung. Dari api kutip, pergi buang. Menguruskan sampah tu. Saya nampak 100,000 penduduk Langkawi ni boleh jaga pulau ni jadi pulau paling bersih di dunia, dan orang akan mai berduyun-duyun untuk memajukan sektor pelancongan di pulau ini, insya-Allah. Boleh tak orang Langkawi? Boleh ke tak? Senang ni Kupang tak kena. Mai syarah aja. Qadi kempen di masjid dan surau. Hak kesihatan, kempen di hospital dan klinik. Hak bomba, hak jabatan apa pun, hak bawa teksi, hak bawa e-hailing, semua kempen pasal bersih. Siapa tok sampah, godam. Godam tangan biar patah jari bang. Tok sampah sangat. Janganlah godam sampai patah, janganlah. Saya kata saja, kalau buat sungguh tak apa. Lada, boleh dah. Jadi buat dengan duduk saja. Kita selling point baru. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu cerita yang dituliskan dalam teks ini, kisah wali Allah Uwais Al-Qarni.
Nama disebut oleh Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik ialah seorang lelaki yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dahulu dia berpenyakit kulit, yakni sopak. Suruhlah dia berdoa memohon ampun untuk kamu semua. Nabi sebut. Pesan ini menyebabkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berusaha mencari Uwais untuk mendoakan mereka supaya mendapat keampunan Allah. Mereka yakin Uwais sudah tentu amat istimewa hingga namanya disebut oleh Nabi, malah dipesan untuk mereka mendapatkan doanya. Benarlah kata Rasul, apabila Uwais Al-Qarni akhirnya muncul pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, kedua-dua sahabat Nabi itu memang menunggu kabilah yang datang dari Yaman. Uwais sebenarnya seorang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak waras. Selain mengidap sopak, latar belakangnya miskin menyebabkan dia dijauhi. Di tempat asalnya di Yaman, dia hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh. Satu hari Uwais memberitahu hajat mahu menunaikan ibadah haji dan minta Uwais berikhtiar membawanya ke Mekah. Mak dia nak pergi Mekah. Uwais termenung memikirkan hasrat ibunya. Sedangkan untuk ke Mekah belanjanya besar. Dia perlu membeli unta, memasang haudat tu, tempat duduk tu, untuk membolehkan ibunya yang lumpuh berlindung dari hujan dan panas. Uwais tidak akan mampu jika dia berusaha sekalipun. Ia perlukan masa yang lama untuk memenuhi hasrat itu. Akhirnya Uwais mendapat idea, dia beli seekor anak lembu. Dia bina kandang untuk anak lembu itu di atas puncak bukit berhampiran rumahnya. Setiap hari Uwais akan mendukung anak lembu turun dari puncak bukit untuk diberi makan. Di sebelah petang dia mendukung anak lembu naik pula ke bukit. Itulah yang dilakukan setiap hari, memberi makanan secukupnya kepada anak lembu. Hingga dalam tempoh beberapa bulan, anak lembu itu pun membesar. Dia dianggap gila di atas perbuatannya itu. Rupanya tujuan Uwais sangat murni. Dia berhasrat untuk mendukung ibunya dari Yaman ke Mekah untuk mengerjakan haji. Dan mendukung anak lembu itu adalah sebagai latihan. Selain tubuh ibunya yang didukung di sebelah hadapan, di belakang disandang bungkusan air, roti dan segala bekalan sepanjang perjalanan. Demikianlah seorang anak untuk memenuhi hasrat si ibu. Pulang ke Yaman setelah selesai haji, ibu Uwais bertanya kepada, apa doanya semasa di Mekah? Dijawab Uwais, dia doakan agar dosa-dosa ibunya diampun Allah. Ditanya oleh ibunya, bagaimana dengan dosamu sendiri? Jawab Uwais, cukuplah bagiku dengan ibu masuk syurga, dan ibu akan meredaiku, maka aku juga akan masuk syurga. Ibu Uwais berkata lagi, ibu mahu kamu berdoa untuk Allah sembuhkan penyakit sopakmu. Dijawab Uwais, aku keberatan untuk berdoa mengenai penyakit ini, kerana dengan mengharapkan aku sembuh, ia seperti aku tidak redha dengan kejadian Allah dan tidak bersyukur dengan kebaikan yang diberikan kepadaku. Akhirnya ibu Uwais berkata, jika kau masuk syurga, kau mesti taat perintah ibu. Jika kau mahu masuk syurga, wahai anakku, kau mesti taat perintah ibu. Yang mahu kau berdoa untuk dirimu sendiri. Maka Uwais tiada pilihan, maka dia mengangkat tangan untuk berdoa. Selesai berdoa, maka penyakitnya sembuh. Hanya tinggal setompok sahaja kesan penyakit itu di belakang lehernya. Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengenai tanda tompok itu untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diketahui sebagai antara sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Namun sahabat yang telah mendapat bimbingan langsung dengan
ketinggian iman dan takwa. Mereka tetap mengharapkan ampunan daripada Allah. Justru apabila dipesan oleh Rasulullah, mereka bersungguh-sungguh mencari uwais. Panjang mereka tulis ni pun. Macam-macam buku cerita lah. Cerita dia akhirnya kali Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pergi cari lah. Pergi cari jumpa. Nak dapatkan doa seorang wali dari Yaman yang pikul mak dia main Mekah. Itulah cerita dia. Kita lah ni berasa bukan nak pikul mak lah, nak pikul beg. Tak mahu semua beg dah tayar lah ni. Beg pun tak mau pikul lah. Lihat dah tayar. Tuan-tuan sekalian, cerita-cerita kehebatan orang dulu ni adalah untuk jadi pedoman kepada kita semua. Walaupun tak boleh jadi tara tu. Sikit-sikit. Kalau boleh tiru. Kebaikan-kebaikan itu pun alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan dengan sambutan kepada orang-orang yang melakukan kerja sukarela di Langkawi ini, kita akan terus menyuburkan, meramaikan lagi orang-orang yang hidup dan terus menyumbang kepada masyarakat dengan sukarela. Kita tak mau satu hari, satu masa, semua kerja yang nak bergerakkan masyarakat ni kena bayang. Kena bayang. Masa tu habis, lumpuh lah masyarakat kita. Kita nak budaya tolong-menolong, mengajak hang aku, tegur hang aku, buat kerja-kerja untuk orang ramai ni secara inisiatif sendiri. Tak gaduh-gaduh harap Cik Bek ke Adun main duk suruh duit. Tak payah. Kita buatlah atas kesukarelaan kita. Semua tu akan jadi pahala untuk kita bawa bertemu dengan Allah besok. Kerajaan ni selagi kita ada, saya duk angan-angan lah dengan SS. Bila kita punya kutipan hasil negeri ini mencecah 1 bilion. Lo ni dah lah lagi. Lo ni tengah duk usaha. Tahun 2027, kita kasuakan kutipan hasil negeri mencecah 1 bilion. Lo ni kita punya target 770 juta. Tapi bila kita kutip sampai hujung tahun, kita boleh capai dekat 600. 620. Walaupun target kita 700. Dapat 600 tu kira banyak lah. Tapi 2027, kita nak kutipan kita 1 bilion. Masa tu program-program kebajikan akan lebih banyak. Hak mereka tak bagi kita projek apa pun kita boleh buat sendiri insyaAllah. Tapi kita nak kena ada sikit kerja keras. Bekerja bersungguh-sungguh. Biar pilih mereka nak kata apa kita, mereka punya pasal ya. Kita usah jawab, kita duduk diam je. Jawab apa kita duduk situ dah, tak jawab apa kita duduk situ juga. Betul tak? Kita jadi adun dah, adun kuah. Orang kata macam-macam kita jawab apa kita adun kuah juga, tak jawab apa kita adun kuah juga. Jadi duduk diam sudah Ahmad Farid, tak usah duduk jawab apa. Buang masa lah kita duduk berlawan dengan mereka. Sama dengan saya pun, jawab apa MB juga, tak jawab apa aku MB juga. Baik saja. Jadi banyaklah di masa serangan-serangan makin banyak, kita pilih untuk berdiam diri dan meneruskan kerja-kerja harian kita. Saya rasa itu lebih baik. Sekali-sekala ya kita jawab, kita jentik sikit. Gitu. Mai musim dia esok ni, kita berlawan sungguh-sungguh insya-Allah. Saya ucap tahniah kepada pejabat daerah Langkawi, ahli yang berhormat di Langkawi ini, Majlis Bandaraya Langkawi Bandar Pelancongan, pejabat agama, pengulu, agensi negeri dan persekutuan yang bekerjasama menganjurkan majlis, khususnya di imam dan jawatankuasa Masjid Temoyong ni. Tahun depan kita mai mungkinlah pilih masjid lain pula insya-Allah. Kalau boleh tambah penerima lebih ramai, alangkah baiknya. Kita harap macam itulah. Insya-Allah saya ucap tahniah, terima kasih. Kita jumpa pada masa akan datang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.